hal yang penting dalam bahagian fitnah yang terjadi peristiwa terbunuhnya Khulafaur Rasyidin merupakan tanda-tanda kiamat yang telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang dia ustaz, kadang-kadang dia berhadapan dengan ujian kekeluargaan dia. Dia ustazah, kadang-kadang dia berhadapan dengan ujian kekeluargaan dia. Fitnah yang datang daripada keluarga dia. Daripada keluarga dia. Rasulullah sebut demikian. Ataupun datang daripada mana? Harta benda dia. Seorang yang kaya raya, dia berhadapan dengan masalah harta dia. Harta dia mendatangkan fitnah dalam hidup dia. Mendatangkan fitnah pada dia. Orang tuduh, kamu makan duit rasuah, kamu dapat duit daripada sumber yang haram, kamu tuduhan-tuduhan fitnah daripada harta benda dia. Ataupun seseorang tersebut berhadapan dengan jiran tetangganya yang dapat dihapuskan oleh fitnah tadi. Rasulullah kata, kalau sekiranya berlaku fitnah ini tukaffiruha salah. Rasulullah kata, bila kamu berhadapan dengan 3 fitnah ini, memadai dengan kamu jaga solat. Rasulullah kata, berhadapan dengan fitnah 3 perkara ni, kamu jaga pada diri kamu. Bila kamu boleh jaga 3 perkara ni, kamu berhadapan dengan 3 masalah dalam hidup kamu. Harta benda kamu, keluarga kamu, dan juga jiran tetangga kamu. Dengan 3 ni akan menyebabkan kamu selesai masalah dalam pada diri kamu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah kerana sekali lagi pada saat yang sebegini kita diberi peluang oleh Allah untuk kita meneruskan perbincangan kita tentang mengenai tanda-tanda yang akan berlaku saat mana Allah ingin menutup alam ini, yang disebut dengan hari kiamat. Merupakan satu perkara yang besar yang akan terjadi dalam kehidupan kita, dan kita berdoa pada Allah lah supaya kita ni tidak sampai pada saat tanda ini. Tapi kalau sekiranya berlaku tanda ini, menunjukkan bagaimana kita diajar supaya bertahan dengan Islam. Jangan sampai kita waktu mana kena tanda-tanda ini, kita masih lagi leka. Boleh jadi di kalangan kita akan tanya, kenapa Ustaz kita belajar tentang mengenai tanda-tanda kiamat? Nak suruh kita ni jangan leka lah dalam hidup kita ini. Kerana ramai di kalangan kita bila diberi tanda-tanda, dia masih lagi tak peduli terhadap keadaan yang sedang berlaku pada mereka. Lalu bila mereka diberi tanda-tanda untuk menunjukkan kita ni bersiap sedialah akan ada saat yang di mana kita ni akan rebah ataupun kita ni akan kalah. Ini Allah, bila Allah Subhanahu Wa Taala nak jadikan pada alam ini, di mana Allah nak tutup alam ini, Allah jadikan tanda-tanda. Kita belajar sebelum daripada ini beberapa tanda-tanda yang besar yang berlakunya ialah di antaranya yang disebut dengan di antaranya ialah yang berlaku pada kita tanda bulan terbelah, kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tanda lagi ialah ada 6 tanda awal yang menunjukkan berlakunya saat akan berlakunya hari kiamat, iaitu wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berlakunya penaklukan Baitul Maqdis. Kemudian muabaknya penyakit-penyakit di kalangan umat manusia. Dulu kita tak faham penyakit yang mewabak ni. Sekarang bila kena COVID-19 ini, maka ramai di kalangan kita baru faham. Oh, yang ni di antara tanda-tanda yang menunjukkan Allah nak tutup alam ini. Tuan-tuan, bila kita dapati tanda-tanda ini berlaku, kita jangan ambil sambil lewa, jangan. Bahkan kita diajar supaya ambil berat pada diri kitanya, ambil berat yang terhadap diri kita supaya kita ni betul-betul bersiap. Jangan kitanya dalam keadaan diberi tanda-tanda, tiba-tiba kita buat tak peduli saja terhadap tanda-tanda ini. Akhirnya datang musibah yang besar dalam hidup kita bila kita tak bersiap untuk kita nak menghadapi saat yang sebesar itu yang Allah jadikan, yang disebut dengan hari kiamat. InsyaAllah kita sampai pada satu ketika nanti kita akan cerita satu suasana hari kiamat.
bagaimana akan berlakunya hari kiamat itu dan bagaimana keadaan yang berlaku suasana pada hari tersebut. Para mu'min sekalipun, Rasulullah sebut ada 6 tanda awal pada keadaan yang ketiga. Tanda ketiga ni, antaranya berlakunya sebut kewafatan Rasulullah, kemudian penaklukan Baitul Maqdis, kemudian berlaku wabak, penyakit yang melata di kalangan umat manusia, mati bergelimpangan manusia, kemudian berlimpahan harta benda sehingga kan tidak ada orang yang boleh terima sedekah di saat mana nak berlakunya kiamat. Kemudian yang keempatnya ialah bila berlaku fitnah yang melanda seluruh bangsa Arab. Dalam rumah-rumah orang Arab dimasuki fitnah-fitnah yang menyebabkan berlaku perbalahan sesama mereka. Kemudian yang kelima, yang keenamnya ialah pengkhianatan Bani Asfar. Yang ni yang kita belajar dalam perbincangan kita sebelum daripada ni. Hari ni kita sambung yang keempat. Yang keempat, fitnah di mana akan berlaku di zaman yang telah berlaku di zaman Khulafaur Rashidin. Berlaku fitnah di zaman Khulafaur Rashidin. Yang ni menurut pakar sejarah merupakan sumber awal terpecahnya kaum muslimin beberapa peringkat dan peringkat. Umat Islam ni pecah di zaman Khulafaur Rashidin. Zaman Khulafaur Rashidin mula pecah umat Islam beberapa kelompok-kelompok. Ini dimulai dengan peristiwa terbunuhnya Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Bermula daripada mana? Bermula daripada fitnah zaman Khulafaur Rashidin yang menunjukkan berlakunya kiamat ini sendiri. Bila zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, fitnah ni waktu mana fitnah ni terjadi pada masa-masa pemimpin Khulafaur Rashidin, iaitu Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Waktu mana mereka menggantikan Rasulullah. Lepas pada Rasulullah wafat, mereka yang menyambungnya. Fitnah dimulai dengan terbunuhnya Sayyidina Umar. Bila Sayyidina Umar mula dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah, kemudian lepas pada tersebut terbunuhnya Sayyidina Uthman. Lepas pada itu yang naik jadi khalifah dibunuh. Sayyidina Umar dibunuh, Sayyidina Uthman dibunuh, kemudian Sayyidina Ali dibunuh. Yang sebab fitnah tersebut menyebabkan umat Islam terpecah jadi beberapa kelompok. Jadi kelompok. Yang ni dipanggil, yang terkenal dalam pemikiran umat Islam, fitnah yang kubra dipanggil. Fitnah yang besar yang menyebabkan umat Islam ni pecah. Pada Syiah berlaku Khawarij, berlaku yang disebut dengan Mu'tazilah, berlaku macam-macam gaya. Fitnah itu berlaku yang menyebabkan, kalau kita baca dalam sejarah, hal yang penting dalam bahagian fitnah yang terjadi peristiwa terbunuhnya Khulafaur Rashidin merupakan tanda-tanda kiamat yang telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita bincangkan satu-satu bagaimana zaman fitnah zaman Khulafaur Rashidin yang Rasulullah maksudkan akan berlaku fitnah kepada di kalangan sahabat-sahabat aku zaman Khulafaur Rashidin. Yang pertama, terbunuhnya Sayyidina Umar Al-Khattab. Ternyata terbunuhnya Umar telah disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan peristiwa yang akan menimpanya telah dirasakan sejak awal lagi. Sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi. Rasulullah dah bagi tahu awal-awal. Yang harus kita faham dalam bahagian ini ialah bahawa kematian sahabat Umar merupakan bahagian di antara tanda-tanda berlakunya kiamat. Munculnya berbagai fitnah pada zaman sahabat adalah terbunuhnya Amirul Mukminin Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kerana Umar merupakan pintu penutup fitnah. Asalnya begitu. Sayyidina Umar ni patutnya dia merupakan pintu penutup fitnah. Tetapi setelah mana Umar terbunuh, muncul berbagai fitnah yang besar dan muncullah penyeru-penyeru fitnah daripada kalangan orang yang tidak tertanam iman dalam hatinya dan orang munafik yang menampakkan kebaikan pada orang lain dan menyembunyikan maksud jahat dan tipu daya terhadap dinul Islam ini. Ini Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kita fahamlah. Maknanya dengan terbunuhnya Sayyidina Umar menyebabkan di waktu ini terbuka lagi pintu-pintu fitnah yang lain. Dalam riwayat dalam Sahihain daripada Huzaifah bahawa Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu bertanya, an Huzaifah an Umar ibn Al-Khattab qala ayyukum yahfazu qawla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil fitnah? Faqala Huzaifah ana ahfadhu kama qalahu. Qala hati innaka lajari'un. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
fitnatur rajul fi ahlihi wa malihi wa jarihi tukaffiruha as-salah was-sadaqah wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Qala laysat hadhihi walakin allati tamuju kamujil bahr. Qala ya amirul mu'minin la ba'sa 'alayka minha inna bainaka wa bainaha baban mughlaqan. Qala yuftahul babu aw yukassar. Qala la bal yuksar. Qala dhaka ahra an la yughlaq. Qulna alim al-bab. Qala na'am kama anduna ghaddil laylati inni haddastu hadithan laysa bi'aghaliz. Fahina an nas'alahu wa amarana masruqan fas'alahu faqala man al-bab. Qala Umar. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diceritakan oleh Huzaifah. Huzaifah ni di antara penyimpan nama-nama orang yang munafik di kota Madinah. Dan dia merupakan ketua setiausaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu mana Huzaifah radhiyallahu anhu daripada Umar Al-Khattab tanya pada Huzaifah. Cerita dia, siapa kalian yang hafal sabda Rasulullah tentang fitnah? Sayyidina Umar tanya, ayyukum yahfazu qawla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil fitnah? Siapa di kalangan kalian, Sayyidina Umar tanya, di kalangan sahabat-sahabat yang hafal ataupun yang ingat yang Rasulullah cerita tentang fitnah akhir zaman. Fitnah yang menunjukkan dunia ni akhir zaman. Faqala Huzaifah. Lalu Huzaifah jawab, ana ahfazu kama qala. Saya ingat, saya hafal sebagaimana apa yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini katanya Huzaifah. Saya yang hafal sebagaimana yang Rasulullah sebut. Umar. Lalu Sayyidina Umar tanya balik. Qala hati innaka lajari'un. Katanya Sayyidina Umar, sebut sekarang sesungguhnya kamu seorang yang pemberani. Katanya Sayyidina Umar kepada Huzaifah al-Yaman. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dalam keadaan demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, Huzaifah sebut, Rasulullah sebut begini, fitnah seseorang pada keluarganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, fitnatur rajul fi ahli. Fitnah seorang dengan keluarganya. Wa malih, dan terhadap harta benda dia. Fitnah akhir zaman yang berlaku pada seorang, harta benda dia. Dan juga wajarih, dan jiran tetangga dia. Dia akan berhadapan dengan ujian ini. Seorang, dia ustaz, kadang-kadang dia berhadapan dengan ujian kekeluargaan dia. Dia ustazah, kadang-kadang dia berhadapan dengan ujian kekeluargaan dia. Fitnah yang datang daripada keluarga dia. Daripada keluarga dia. Rasulullah sebut demikian. Ataupun datang daripada mana? Harta benda dia. Seorang yang kaya-raya, dia berhadapan dengan masalah harta dia. Harta dia mendatangkan fitnah dalam hidup dia. Mendatangkan fitnah pada dia. Orang tuduh, kamu makan duit rasuah, kamu dapat duit daripada sumber yang haram, kamu. Tuduhan-tuduhan fitnah daripada harta benda dia pun datang pada seorang. Ataupun seseorang tersebut berhadapan dengan jiran tetangganya yang dapat dihapuskan oleh fitnah tadi. Rasulullah kata, kalau sekiranya berlaku fitnah ini tukaffiruha as-salah. Rasulullah kata, bila kamu berhadapan dengan 3 fitnah ini, memadai dengan kamu jaga solat. Rasulullah sebut demikian, jaga solat. Tukaffiruha as-salah. Bila kamu berhadapan dengan ujian keluarga kamu, ujian yang disebut dengan harta benda kamu, berhadapan dengan ujian yang dinamakan dengan hak jiran tetangga kamu, perkara yang kamu kena jaga sangat untuk kamu berhadapan dengan fitnah ni apa dia? Rasulullah kata, tukaffiruha as-salah. Memadai kamu jaga solat. Maknanya kamu jaga hubungan kamu dengan Allah. Yang kedua, was-sadaqah. Dan yang kedua, kamu banyakkan bersedekah. Rasulullah sebut, bila kamu berhadapan dengan ujian-ujian keluarga, ujian yang disebut dengan ujian harta benda, ujian yang namakan dengan jiran tetangga, maka solat kamu kena jaga. Yang kedua, Rasulullah kata, sedekah biar banyak. Sedekahlah, bersedekah harta benda kamu. Yang tiga, pada kamu, wal amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Kamu arahkan orang, kamu suruh orang berbuat baik dan cegah kemungkaran. 3 benda ni. Rasulullah kata, berhadapan dengan fitnah, 3 perkara ni kamu jaga pada diri kamu. Bila kamu boleh jaga 3 perkara ni, kamu berhadapan dengan 3 masalah dalam hidup kamu.
harta benda kamu, keluarga kamu dan juga jiran tetangga kamu. Dengan 3 ni akan menyebabkan kamu selesai masalah dalam pada kamu. Perjalanan masalah itu akan dirungkaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah sebut demikian. Lalu Sayyidina Umar sebut, Sayyidina Umar dengar saja Huzaifah sebut demikian. Lalu Sayyidina Umar sebut, laisat hadhih, bukan itu yang aku maksudkan. Umar sebut, bukan itu yang aku maksudkan. Betul dah yang Rasulullah sebut tentang perkara demikian, tapi aku tidak bermaksud yang demikian. Walakin allati tamuju kamaujil bahr, tetapi yang aku maksudkan bergelombang seperti gelombangnya laut. Satu saat nanti gelombang yang menggelombangkan laut. Maknanya apa dia? Zaman yang tak tahu arah hidup ini. Bila berlaku keadaan yang begitu, macam mana nak buat? Yang ujian fitnah keluarga tu betul lah. Ujian yang disebut dengan harta benda tu betul. Yang disebut dengan ujian yang 3 jiran tetangga tu betul. Tapi ada satu zaman di mana gelombang ini menjadi gelombang yang besar dalam hidup. Yang berlakunya saat yang demikian. Huzaifah berkata lagi. Lalu Huzaifah sebut, qala ya Amirul Mukminin, la ba'sa 'alaika minha. Katanya Huzaifah disebut, wahai Amirul Mukminin, tidak ada masalah atas kamu jika antara kamu dan fitnah itu terdapat pintu yang tertutup. Katanya Huzaifah. Huzaifah sebut, la ba'sa 'alaika minha, inna bainaka wa bainaha baban mughlaqan. Katanya Huzaifah, di antara kamu dengan saat gelombang itu, gelombang yang kamu rasa gelombang itu ada pintu yang tertutup. Ada pintu yang tertutup. Katanya Huzaifah jawab, dia tak terbuka pintu tu. Qala yuftahul bab au yuksar. Lalu Sayyidina Umar tanya balik, pintu yang kamu maksudkan itu boleh dibuka ataupun dipecahkan? Pintu yang kamu maksudkan itu boleh dibuka ke boleh dipecahkan terus? Lalu Huzaifah menjawab, lalu katanya Huzaifah, la bal yuksar. Tak boleh nak buka, tapi kena pecahkan pintu tu. Kena pecahkan pintu tu. Qala dhaka ahra an la yughlaq. Qulna alimal bab. Lalu Umar tanya balik, itu lebih tepat kalau tidak ditutup. Bolehlah kalau kita nak lakukan, tapi kalau dia tak tutup pintu tersebut. Lalu kami para sahabat tanya pada Huzaifah. Kami tanya, qala na'am kama anna duna ghaddil laylah ila huddatsathu hadisan laysa bil aghalis fahina an nas'alahu. Lalu ditanya pada Huzaifah, apakah Umar tahu pintu tu? Sahabat-sahabat tanya balik, Huzaifah, Umar tu dia tahu ke pintu yang kamu sebutkan itu? Kami para sahabat tanya pada Huzaifah demikian. Huzaifah jawab, ya, sebagaimana halnya bahawa sebelum memasuki pagi hari pasti ada malam hari. Katanya Huzaifah sebut, dia kata kama anna duna ghaddil laylah, sebagaimana sebelum masuknya siang hari adanya malam hari. Inni hadatsathu hadisan, sesungguhnya aku tidak menyampaikan pada kamu satu hadis yang tidak keliru. Huzaifah kata, aku cerita pada kamu laisa bil aghalis, bukan untuk mengelirukan kamu. An nas'alahu, kami pun bertanya pada Huzaifah dengan menyuruh Masraq menjawab, ditanya, wa amarana masruqan fasa'alahu. Lalu kami suruh tanya Huzaifah tu, siapa yang pemegang pintu tersebut? Pintu yang dimaksudkan penutup pintu fitnah pada akhir zaman ni, nama dia siapa? Faqala manil bab, siapa yang menjaga pintu tu? Lalu Huzaifah menjawab, Umar radhiyallahu anhu. Umar ni penutup pintu fitnah. Bila wafatnya Sayyidina Umar, maka terbuka pintu fitnah. Tu cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab. Bila wafatnya Sayyidina Umar, maknanya terbunuhnya Sayyidina Umar, kamu bunuh Sayyidina Umar, maka terbuka pintu fitnah. Allah jadikan Sayyidina Umar ni penutup segala pintu fitnah yang patut berlaku di kalangan orang Islam. Tiba-tiba bila dibunuh Sayyidina Umar, terbukalah segala pintu-pintu fitnah ini. Allahu Akbar. Yang pertama. Yang kedua, terbunuhnya Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Lepas pada Sayyidina Umar terbunuh, Sayyidina Uthman menjadi khilafah, menjaga khalifah Islam. Bila Sayyidina Uthman menjadi khalifah Islam, lalu dia dibunuh juga. Berlanjut kepada terbunuhnya Sayyidina Uthman bin Affan. Uthman
memegang jawatan sebagai khalifah selepas wafatnya Sayyidina Umar Al-Khattab. Lepas Sayyidina Umar Al-Khattab, kan Rasulullah wafat. Lepas Rasulullah wafat, naik Sayyidina Abu Bakar. Lepas Sayyidina Abu Bakar wafat, naik Sayyidina Umar. Lepas Sayyidina Umar wafat, naik Sayyidina Osman. Ini sejarah yang berlaku. Ternyata terbunuhnya Sayyidina Osman telah disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum daripada ini. Di mana Osman menerima kejadian tersebut dengan tabah. Waktu mana nak berlaku pembunuhan Sayyidina Osman tu, Sayyidina Osman ingat lagi hadis Rasulullah. Ini pun merupakan bahagian daripada tanda datangnya hari kiamat. Berikut di antaranya terbunuhnya Sayyidina Osman pada dasarnya telah disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini merupakan mukjizat yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang termasuk bahagian daripada mukjizat yang bersifat ghaib, yang tak tahu. Tapi Rasulullah yang bagi tahu dah awal-awal lagi. Sayyidina Osman di antara orang yang terbunuh. Antaranya dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, ummahatul mukminin, ibu kita ni, dia sebut qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ud'u li ba'd ashabi. Rasulullah sebut, panggilkan untuk aku sebahagian sahabat aku. Lalu qultu Abu Bakr, yang kamu maksudkan itu Abu Bakar ya Rasulullah? Qala la. Rasulullah jawab, bukan Abu Bakar. Lalu sebut demikian. Qultu, lalu Aisyah tanya balik, kamu suruh panggil itu siapa? Umar. Lepas pada Abu Bakar, Umar. Lalu qala la. Lalu Rasulullah jawab, bukan. Rasulullah kata bukan Umar. Lalu qultu ibnu ammika Ali. Lalu aku tanya balik, putra anak saudara kamu kah yang bernama Ali? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, qala la. Rasulullah kata, Ali pun tak, bukan Ali. Habis tu qalat qultu Utsman. Lalu aku sebut pada Rasulullah. Lalu aku sebut Utsman, kamu nak suruh panggil Sayyidina Utsman? Qala na'am. Lalu Rasulullah jawab, ya Utsman. Bila dipanggil saja Sayyidina Utsman, falamma jaa, bila datang ni Sayyidina Utsman, qala tanahha ja'ala yusarruhu walau nu Utsmani yataghayyar. Falamma kana yaumud dari wa husira fiha qulna ya amirul mu'minin ala tuqatil? Qala la, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahida ilayya ahdan wa inni sabirun nafsi alaihi. Bila panggil saja Sayyidina Utsman datang. Lalu beliau membisikkan, dan sedikit ketika itu wajah Sayyidina Utsman berubah. Rasulullah pergi dekat dengan Sayyidina Utsman, Rasulullah bisik sikit. Kemudian tanaha ja'ala yusarruhu walau nun Utsman yataghayyar. Bila Rasulullah panggil datang dekat sikit, Rasulullah bisik sikit, bagi tahu sikit pada Sayyidina Utsman. Berubah muka Sayyidina Utsman. Falamma kana yaumud dar, pada saat Sayyidina Utsman terkepung, pada waktu peristiwa berlakunya kepungan rumah Sayyidina Utsman itu, wa husira fiha, kami berkata pada dia, kami tanya Sayyidina Utsman, wahai Amirul Mukminin, qulna ya Amirul Mukminin ala tuqatil? Lalu kami sebut, berhati-hati, kamu akan terbunuh. Disebut demikian, ala tuqatil, kamu kena jaga-jaga, nanti kamu akan terbunuh kalau kamu tak jaga-jaga. Kami nasihat pada Sayyidina Utsman. Qala la. Sayyidina Utsman jawab, tidak. La, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah tahu segala sesuatu yang akan menimpa aku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah bagi tahu pada aku apa yang akan menimpa pada aku. Wa inni sabirun nafsi alaih, dan aku pula bersabar dengan keadaan apa yang akan berlaku. Disebut demikian. Rasulullah dah bagi tahu dah pada aku apa yang akan berlaku pada dia aku. Rasulullah dah bagi tahu dah awal-awal. Maknanya apa dia? Kamu akan dibunuh juga oleh kamu juga akan dibunuh wahai Utsman. Sayyidina Utsman mensabar dalam keadaan wa inni sabirun nafsi alaih. Aku memilih untuk sabar di atas segala keadaan yang berlaku di saat yang akan dilalui ini. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita dah tentang sekelompok orang yang zalim yang akan membunuh Sayyidina Utsman. Dipanggil demikian. Dan Sayyidina Utsman pun dia jaga-jaga dah dalam keadaan sebegini. Dalam peristiwa tersebut akhirnya Sayyidina Utsman terbunuh. Bila Sayyidina Utsman terbunuh, sebagaimana peristiwa terbunuhnya Umar,
peristiwa terbunuhnya juga Sayyidina Osman merupakan peristiwa fitnah, sehingga masuk dalam hadis yang menyatakan bahawa satu saat fitnah akan datang, yang juga merupakan tanda-tanda munculnya hari kiamat yang kita bincang sebelum daripada ni. Di mana dalam rumah-rumah orang Islam ni berlaku fitnah, saling prasangka dan prasangka di antara satu sama lain. Allahu Akbar. Yang ketiga, berlakunya perang Jamal. Lepas pada Sayyidina Osman terbunuh itu, sebahagian daripada bahagian dan tuntutan terjadinya fitnah, daripada bahagian tanda-tanda hari kiamat, terjadi pula perang Jamal yang menyebabkan terbunuh orang-orang mukmin yang lain. Lepas pada Sayyidina Osman terbunuh, berlaku perang Jamal. Perang Jamal ni dalam perbincangan di antaranya fitnah yang kubra, fitnah yang besar. Fitnah kubra merupakan bahagian daripada kekacauan yang terjadi setelah terbunuhnya Sayyidina Osman. Lepas Sayyidina Umar terbunuh, kemudian naik Sayyidina Osman. Naik Sayyidina Osman tu, kemudian dibunuh juga. Inilah yang menyebabkan timbul perang Jamal yang sangat terkenal antara Sayyidina Ali karramallahu wajhah radhiyallahu anhu, menantu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga Aisyah, isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah sendiri. Ini isteri kita. Isteri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi ummahatil mukminin, ibu kita semua. Talhah dan Zubair radhiyallahu anhu, termasuk sahabat yang terkenal, Talhah dan juga Zubair. Ketika mana Sayyidina Osman telah terbunuh, orang-orang mendatangi Sayyidina Ali di Madinah. Bila dibunuh saja Sayyidina Osman, datang pula orang berjumpa dengan Sayyidina Ali di Madinah, dan mereka berkata, bukalah tangan kamu, kami hendak membai'ah kamu, kami nak jadikan kamu jadi khalifah. Sayyidina Ali pun menjawab, tunggu dulu hingga orang ramai bermesyuarat. Syura dulu, buat syura dulu di kalangan kita. Sebahagian mereka menimpalinya apabila orang-orang kembali ke negeri masing-masing setelah mana terbunuhnya Osman ini, dan belum ada yang menggantikan kedudukannya, keadaan menjadi tidak aman, akan terjadi perselisihan dan umat akan rosak, katanya mereka. Jangan begitulah wahai Sayyidina Ali, wahai Ali. Kerana kalau nanti orang-orang semua balik ke negeri masing-masing, tak ada khalifah, tak ada yang menggantikan Sayyidina Osman. Jadi waktu ni akan berlaku kerosakan lagi. Orang sebut demikian. Mereka terus meminta Sayyidina Ali agar menerima bai'ah. Ini sejarah yang berlaku. Akhirnya Sayyidina Ali menerimanya. Akhirnya Sayyidina Ali terima. Di antara orang yang berbai'ah itu termasuk Talhah dan juga Zubair radhiyallahu anhuma. Dua-dua, mudah-mudahan Allah redha pada mereka. Sesudah itu mereka berdua pergi ke Mekah untuk menunaikan umrah. Talhah dan Zubair ni pergi ke Mekah untuk menunaikan umrah. Di sana mereka bertemu dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Setelah berbicara masalah terbunuhnya Osman, mereka pergi ke Basrah dan minta Ali agar menyerahkan orang-orang yang membunuh Sayyidina Osman. Mereka berjumpa dengan Aisyah, mereka minta supaya Sayyidina Osman, tolonglah Sayyidina Ali, tolonglah cari siapa yang membunuh Sayyidina Osman. Cari kepada mereka. Tetapi Ali tidak memenuhi permintaan mereka, kerana Ali masih menanti-nanti wali-wali Osman, keluarga Sayyidina Osman datang menghadap padanya untuk meminta keputusan. Itu cara Sayyidina Ali. Sayyidina Ali sebut, dia kata, Talhah dengan Zubair, kamu ni bukannya keluarga Sayyidina Osman. Tunggulah keluarga Sayyidina Osman yang minta supaya aku yang cari siapa yang membunuh Sayyidina Osman. Keluarga Sayyidina Osman pula, mereka tidak sibuk nak cari siapa yang bunuh. Terpulanglah, kita serah pada Allah. Apabila telah dapat ditetapkan pelakunya, Ali menjatuhkan hukuman qisas kepada orang tersebut yang membunuh Sayyidina Osman. Terjadilah perbezaan pendapat disebabkan hal itu. Orang yang tertuduh melakukan pembunuhan itu, iaitu mereka yang menentang Osman, merasa khawatir para pemimpin mereka akan bersepakat untuk menghukum bunuh terhadap mereka. Akhirnya mereka pun menyahut peperangan. Mereka mula menggerakkan peperangan di antara kedua golongan ini. Mereka mula gerakkan. Sesungguhnya Nabi SAW telah memberitahu pada Ali karamallahu wajhah bahawa antara dia dan Aisyah kelak akan timbul persoalan, akan timbul perbalahan. Rasulullah pernah sebut daripada Sayyidina Ali, Ali, kamu dengan Aisyah ni, mak mertua kamu ni akan berkelahi suatu hari nanti. Rasulullah sebut demikian. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Abi Rafi, Rasulullah bersabda pada Sayyidina Ali bin Abi Talib, sesungguhnya antara kamu dan Aisyah akan terjadi persoalan ataupun perbalahan. Yang akan terjadi. Ali bertanya,
sayakah ya Rasulullah? Saya ya Rasulullah. Sayyidina Ali tanya balik. Lalu Rasulullah menjawab, ya akan terjadi. Lalu Sayyidina Ali tanya lagi, sayakah orang yang celaka wahai Rasulullah? Lalu ditanya balik, saya orang celaka ke waktu itu berkelahi dengan mak mertua Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab tidak. Rasulullah jawab tidak. Apabila hal itu terjadi, kembalilah dia ke tempat yang aman. Rasulullah kata kalau berlaku perbalahan, kamu hantar Aisyah tu di tempat yang aman. Kamu jangan layanlah, maksudnya jangan kamu biarkan berlakunya peperangan dan perbalahan. Di antara dalil yang menunjukkan bahawa Aisyah, Talhah dan juga Zubair bukan keluar untuk berperang, melainkan untuk mendamaikan kaum muslimin. Mereka pun Aisyah dalam zaman Sayyidina Ali ni mereka keluar untuk nak damaikan umat Islam. Apa yang diriwayatkan oleh Al-Hakim daripada jalan Qais bin Abi Hazim, dia berkata, an Qais bin Abi Hazim anna Aisyah qalat lamma atat al-hawab sami'at nubah al-kilab faqalat ma adhunnani illa raji'ah inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lana ayatakunna tanbahu 'alayha kilabul hawab faqala laha Zubair tarji'ina asallahu azza wa jalla an yusliha biki bainan nas. Daripada Qais bin Abi Hatim disebut, ketika Aisyah sampai di perkampungan Bani Amir, bila Aisyah sampai di Bani Amir, bila sampai saja di Bani Amir tu, tiba-tiba anjing salak menyalak. Kedengaran anjing tu salak menyalak. Tu bahal kilab. Saling salak menyalak. Lalu Aisyah radhiyallahu anha tanya, keadaan apakah ini? Anjing ni menyalak pelik ni. Orang-orang masing-masing menjawab, Al-Hawab. Disebut demikian. Dia berkata, aku kira aku kena balik ni. Aisyah sebut demikian. Faqala ma adhunnani illa raji'ah. Apa pandangan kamu kalau sekiranya aku balik? Raji'ah. Aku balik. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lana. Rasulullah pernah sebut pada kami satu ketika dahulu. Aku kata Zubair sebut ada dia. Zubair pun sebut. Zubair sebut apa dia? Jangan balik setelah kedatanganku ini sehingga orang-orang melihat kamu dan Allah mendamaikan perselisihan mereka. Katanya Aisyah radhiyallahu anha sebut, Rasulullah dah pesan dah, akan ada satu ketika nanti kamu bergerak di atas binatang-binatang, tiba-tiba anjing menyalak. Faqala laha Zubair turji'ina asallah. Lalu aku fikir aku harus kembali. Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, bagaimanakah perihal salah seorang di antara kalian bila anjing-anjing Hawa menyalak kepadanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Tarji'ina asallahu azza wa jalla an yusliha biki bainan nas. Lalu Zubair sebut, dia kata jangan balik lagi. Mudah-mudahan dengan kamu tunggu sekejap, kamu akan dapat mendamaikan di kalangan manusia. Itu asalnya. Kemudian ayatakunna sahibatul jamal al-adbab takhruju fatambahuha kilabul hawab yuqtalu an yaminiha wa shimaliha qatla kathiran summa tanju ba'dama qad kadat. Siapakah di antara kalian yang punya unta yang bulu mukanya lebat, yang mempunyai bulu muka yang lebat, lalu ia keluar dengan mengenderai sehingga anjing-anjing Hawa menyalak kepadanya. Ni hadis Rasulullah sebut. Siapa di kalangan kalian yang naik atas unta? Unta tu berbulu lebat. Rasulullah sebut. Akhir zaman nanti akan berlaku. Bila dia keluar saja, fatambahuha kilabul hawab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, waktu mana dia keluar tu tiba-tiba anjing menyalak. Anjing saling salak menyalak di antara satu sama lain. Yuqtalu an yaminiha. Di sebelah kanan dia dan kirinya banyak orang yang mati terbunuh dan dia sendiri selamat setelah hampir saja terbunuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita demikian. Rasulullah kata, orang lain semua dalam keadaan yang orang lain mati, dia selamat di saat mana berlaku yang demikian. Perang Jamal sebagaimana yang dikisahkan merupakan fitnah kubra yang terjadi dalam sejarah umat Islam ini sendiri. Perang Jamal. Kalau orang tanya, kenapa jadi demikian Ustaz?
Ni Allah jadikan buka, penutup untuk nak tutup alam ini sendiri. Bila Allah nak tutup alam ini, Allah jadikan beberapa pintu-pintu fitnah yang terbuka. Antaranya berlaku perang Jamal. Yang terpenting untuk kita faham yang bahawa peristiwa tersebut adalah sebahagian daripada rangkaian kejadian fitnah yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam tanda-tanda nak berlakunya kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. 3. Yang keempat, dalam tanda yang keempat ini, fitnah di zaman Khulafaur Rasyidin ialah berlakunya perang Siffin. Demikian pula setelah mana terbunuh Sayyidina Osman, tadi perang Jamal. Kemudian berlaku perang Siffin pula. Bila Sayyidina Osman terbunuh, menyebabkan timbul peperangan antara pasukan Sayyidina Ali dan Muawiyah radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan Allah redha pada mereka berdua. Yang dikenali dengan perang Siffin. Perang Siffin ni merupakan fitnah yang terjadi antara para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Allahu akbar. Perang Siffin ni perang yang berlaku di antara sahabat-sahabat perang. Talhah tadi dengan Zubair tadi, kemudian dengan Abdullah, sekaligus menunjukkan hari ini semakin nak berakhir. Sebagaimana yang diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sebut, la taqumus sa'ah hatta taqtatila fi'atani azimatan takunu bainahuma maqtalatun azimatun wad'auhuma wahidatun. Tidaklah datang hari kiamat sehingga ada dua golongan yang besar yang berperang dengan dahsyat dan seruan mereka adalah satu saja. Itu untuk kembali pada Islam. Dua puak yang berkelahi ini. Kedua golongan tersebut adalah Ali bin Abi Talib bersama pengikut dia dan golongan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu bersama pengikutnya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibn Hajar dalam Al-Fath yang cerita tentang keadaan demikian. Al-Bazzar meriwayatkan dengan sanad yang jayid daripada Zaid bin Wahab. Ia berkata, kami berada sebelah Huzaifah, lalu kami bertanya, bagaimana keadaan kalian ketika pengikut-pengikut agama kamu saling memukul dengan pedang? Huzaifah, kamu nak sebut apa? Para sahabat bertanya, apakah kamu perintahkan pada kami? Lalu dia menjawab, lihatlah golongan yang menyeru perintah Sayyidina Ali. Bergabunglah dengan mereka. Sesungguhnya mereka berada di pihak yang benar, katanya Huzaifah. Huzaifah sebut demikian. Huzaifah pesan, siapa yang bersama dengan Sayyidina Ali, itu yang benar. Peperangan antara kedua golongan itu terkenal dengan sebutan Perang Siffin. Nama sebuah kawasan di tepi sungai Furat, bahagian barat dekat dengan Riqqah, hujung perbatasan antara Iraq dan juga yang disebut dengan Syria, yang terjadi pada bulan Zulhijjah tahun yang ke-36 Hijriah. Masing-masing pihak mengarahkan pasukan lebih daripada 70 batalion. Pasukan 70 batalion. Dalam perang ini, korban yang meninggal sekitar lebih kurang 70,000 para sahabat, orang-orang daripada kedua pihak tersebut. Allahu Akbar. Perang Siffin, 70,000 mati dengan perang ini. Dengan demikian semakin jelas kebenaran sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai yang sebutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan datangnya fitnah. Peristiwa ini merupakan tanda datangnya fitnah, berlakunya hari kiamat yang besar yang akan terjadi. Dah lepas dah. Sebelum daripada kita ni berlaku perkara demikian. Ni zaman kita ni. Kemudian yang kelima, di antara tanda lagi, timbulnya puak-puak Khawarij. Puak-puak Khawarij. Yang paling buruk, yang terasa sangat hingga saat ini, ialah muncul kaum Khawarij yang menentang Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Puak-puak Khawarij. Golongan tersebut muncul setelah berakhirnya perang Siffin. Habis perang Siffin, yang kita masukkan tadi 70,000 yang mati tu, muncul satu lagi puak di kalangan yang mengaku orang Islam, tapi mengaku dia tidak menyebelahi Sayyidina Ali. Dia sebut demikian. Kemudian dia tidak menyebelahi Sayyidina Ali. Dalam masa yang sama, golongan tersebut muncul setelah mana berakhirnya perang Siffin dan setelah penduduk Iraq serta Syam bersepakat untuk mendamaikan dua golongan yang bertikai itu. Di antara kumpulan Sayyidatina Aisyah dan juga Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Di tengah perjalanan Ali pulang ke Kufah, golongan Khawarij memisahkan diri daripada pasukan Ali. Dalam perjalanan nak balik Sayyidina Ali nak balik ke Kufah, ada satu puak di kalangan puak-puak Sayyidina Ali ini pergi keluar daripada kumpulan Sayyidina Ali.
Padahal mereka masuki awalnya pasukan Sayyidina Ali. Mereka singgah di satu tempat yang nama Harura. Mereka ada kawasan pun Harura. Huru hara senang ceritanya. Kawasan demikian. Jumlah mereka seramai 8,000 orang. Yang balik daripada perang Siffin tadi. Yang balik daripada perang Siffin tadi bersama dengan Sayyidina Ali awal-awalnya. Tapi tengah-tengah jalan nak sampai ke Kufah tu, mereka keluar daripada pasukan Sayyidina Ali. Buat parti baru, senang ceritanya. Buat parti baru, lompat parti. 8,000 orang. Dan ada yang mengatakan 16,000 orang. Yang sebut bukannya seorang dua, 16,000. Ali lalu mengutuskan Ibn Abbas untuk bertukar fikiran dengan mereka. Sayyidina Ali pula dia hantar Ibn Abbas, Abdullah bin Abbas, pergi bincang sikit. Jangan biarkan puak ni keluar. Sebahagian daripada mereka kembali bersama Ibn Abbas. Ada yang pergi bila minta, bagi tahu pujuk balik semula pada Sayyidina Ali. Dan mentaati Sayyidina Ali. Kaum Khawarij menyebarkan berita bohong bahawa Ali telah bertaubat daripada kesalahan dalam urusan pemerintahan. Lalu sebahagian mereka kembali mentaatinya. Ini disebut demikian. Mereka puak-puak ni, mereka kaum Khawarij ni dia sebut cerita bohong. Dia buat cerita bohong. Dia kata Ali taubat dah. Dia kata Sayyidina Ali bertaubat di atas kesalahan dia. Lalu Ali bangun berpidato kepada mereka di Masjid Kufah. Sayyidina Ali bila dengar cerita yang kata puak-puak ni bawa cerita yang menunjukkan ni gosip-gosip yang datang ni, dia kata Sayyidina Ali telah bertaubat, Ali minta ampun dan sebagainya. Lalu Sayyidina Ali bangun dekat Masjid Kufah, lalu dia berteriak, lalu Sayyidina Ali berteriak, lalu mereka berteriak di sebelah masjid, la hukma illallah, tidak ada hukuman kecuali Allah. Sayyidina Ali berkhutbah. Tiba-tiba mereka sebut la hukma illallah, tidak ada hukum kecuali Allah. Disebut demikian. Dan mereka berkata, engkau telah berbuat syirik dan berhukum pada orang yang tidak menghukum dengan kitab Allah. Mereka sebut demikian pada Sayyidina Ali. Ali berkata pada mereka, Sayyidina Ali jawab pada mereka, kalian mempunyai 3 hak atas kami. Wahai puak-puak, satu puak Khawarij ini, kamu ada 3 hak pada kami. Iaitu kami tidak akan menghalangi kalian untuk masuk masjid. Yang pertama, kami tidak halang kalian masuk masjid. Hak kami tidak akan halang. Yang kedua, tidak menghalangi kalian untuk memperolehi bahagian harta rampasan. Harta rampasan kalian dapat hak. Sayyidina Ali sebut. Dan yang ketiga, kami tidak akan memerangi kalian selama kalian tidak melakukan kerosakan. Sayyidina Ali sebut. Kalau kalian sebut la hukma illallah, tidak ada hukum kecuali dengan Allah saja, maknanya Sayyidina Ali pun kami tak boleh terima. Yang sebut demikian, 3 je benda kalian selamat. Yang pertama, Sayyidina Ali sebut, kalian tidak ada hak, kalian mempunyai 3 hak atas kami tidak akan menghalang kalian masuk masjid. Yang pertama. Yang kedua, kami tidak akan halang kalian untuk memperoleh harta rampasan perang. Yang kita perang dalam perang Siffin tu, dalam perang-perang ni, kalian akan berhak dapat. Wahai puak Khawarij. Yang ketiga, kalian tidak akan diserang, tidak akan diperangi selagi kalian tidak melakukan kerosakan. Mereka lalu berhimpun menjadi satu dan membunuh setiap kaum muslimin yang melewati mereka. Jahat puak-puak Khawarij. Mereka pakat duduk satu kumpulan, dia kata kita bunuh dia. Di kalangan puak-puak Sayyidina Ali pada saat itu ada seorang muslim bernama Abdullah bin Khabbab bin Arad bersama isterinya. Lalu kaum Khawarij membunuhnya juga. Khawarij membunuh dia dan membelah perut isterinya serta mengeluarkan anaknya yang ada dalam kandungan. Ini cerita yang berlaku ni. Zaman fitnah yang berlaku. Ketika mengetahui hal ini, Sayyidina Ali bertanya pada mereka, siapakah yang membunuhnya? Bila Sayyidina Ali tahu, Sayyidina Ali tanya siapa yang membunuhnya. Mereka menjawab, kami semua yang membunuhnya. Kami semua yang bunuh, bukan seorang yang bunuh. Yang disebut dengan Abdullah bin Khabbab bin Arad ini sendiri. Bersama dengan isteri. Isteri dia dibunuh, kemudian dibelah perut, dikeluarkan kandungan di dalamnya. Kemudian Sayyidina Ali tanya siapa yang bunuh. Lalu mereka jawab, kami semua. Lalu Ali bersiap untuk memerangi mereka dan bertemu dengan mereka di Nahrawan, sebuah negeri dekat Baghdad. Selanjutnya Sayyidina Ali menghancurkan mereka hingga tinggal sedikit yang dapat menyelamatkan diri. Ada juga lain yang lari di tampukan yang boleh selamatkan diri. Nabi SAW telah beritahu akan munculnya kelompok ini di tengah-tengah umat beliau.
Hadis-hadis mengenai masalah ini terlalu mutawatir. Yang nak cerita tu, di antaranya hadis Ibnu Katsir yang menyebut lebih daripada 30 hadis dalam kitab Sahih, Sunan dan juga Musnad. Di antaranya yang diriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Abi Sa'id Al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tamruqu mariqatun inda firqatin minal muslimin yaqtaluha awla at-ta'ifatain bil haqq. Akan muncul satu golongan yang keluar daripada kaum muslimin, keluar daripada Sayyidina Ali tadi. Mereka akan dibunuh oleh golongan yang lebih dekat kepada kebenaran di antara dua golongan ini. Dia akan dibunuh. Orang yang paling dekat dengan kebenaran daripada dua golongan ini sendiri. Diriwayatkan dia pula daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahawa ketika ditanya tentang Al-Hururiyah, kaum Khawarij, dia menjawab, aku tidak tahu Al-Hururiyah itu. Tetapi aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda macam ni. Sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kami telah mendengar daripada Rasulullah bersabda, yakhruju fi hadhil ummah, akan keluar daripada ummah ini. Walam yaqul minha, yang beliau tidak mengetahui bahagian daripada mana. Satu kaum yang kamu dipandang rendah salat kamu bersama dengan mereka. Dia walam yaqul minha qaumun tahqiruna salatakum ma'a salatihim. Satu kaum yang pandang solat kamu tu tak ada nilai dibandingkan dengan solat mereka. Dia jadi demikian. Yaqra'unal Qur'an la yujawizu huluqahum. Mereka membaca Al-Quran tetapi bacaan tidak melampau kerongkong-kerongkong mereka. Baca Quran dekat dalam perut dia. Tapi dalam perbuatan tak ada pun Al-Quran dalam hidup mereka. Kemudian au hanajirahum yamruquna minad din muruqas sahmi minar rammiyah. Disebut demikian. Mereka keluar daripada agama ini seperti keluarnya anak-anak panah daripada busur-busurnya. Ni keluar laju, keluar cepat, keluar daripada Islam di saat mana akhir zaman yang kamu akan lalui pada saat demikian. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh umat Islam memerangi kaum Khawarij. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, jangan biarkan puak Khawarij ni lahir. Rasulullah suruh serang puak Khawarij ini dan menjelaskan bahawa orang yang membunuh mereka itu mendapat pahala. Rasulullah sebut demikian. Puak-puak Khawarij ni, kalau kita berjaya bunuh dia, kita dapat pahala di kalangan mereka. Ini menunjukkan berapa rosaknya golongan ini. Menunjukkan golongan ini rosak. Betapa jauh daripada Islam. Betapa besarnya bahaya yang ditimbulkan terhadap umat Islam ini dengan berbagai fitnah dan kegoncangan yang ditimbulkan. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari daripada Imam Muslim, daripada Ali radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah sebut, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku telah dengar Rasulullah bersabda, sayakhruju fi akhir zaman, akan keluar di akhir zaman qaumun ahdasul asnan. Kaum yang di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut akan muncul di kalangan kaum-kaum yang masih muda-muda lagi usianya. Ahdasul asnan, sufhaul ahlam. Orang yang merekanya bodoh dalam keadaan dangkal pengetahuan dia, mengucapkan perkataan baik-baik kataan makhluk, tetapi iman tidak melampaui tenggorokan mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, yaquluna min khairi qawlihi al-bariyah yaqra'una al-Quran. Mereka ni membaca Al-Quran, la yujawizu hanajirahum. Baca Quran tapi tak lepas tenggorokan mereka sebut. Yamruquna minad din. Mereka ni sendiri dalam keadaan yang apa dia? Mereka keluar daripada agama seperti anak panah yang keluar daripada busurnya. Ni keluar hanajirahum yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar rammiyah. Keluar daripada lajunya macam anak panah keluar daripada busur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, fa iza laqitumuhum, kalau sekiranya kamu berjumpa dengan puak-puak ini, faqtuluhum, maka bunuhlah mereka. Rasulullah sebut, faqtuluhum fa inna fi qatlihim ajran. Sesungguhnya membunuh puak-puak ini, Khawarij ini, seolah pahala dia besar, Allah ganjarkan pada liman qatalahum indallahi yaumal qiyamah. Bagi mereka yang berjaya membunuh mereka orang demikian, terdapat pahala bagi siapa yang bunuh pada hari kiamat nanti. Allah jadikan demikian. Imam Bukhari berkata,
Ibnu Umar memandang mereka sebagai makhluk ciptaan Allah yang paling buruk. Makhluk yang jahat dia panggil. Yang paling buruk. Ia berkata sesungguhnya mereka itu suka memutarbalikkan fakta. Suka. Sikap mereka suka tukar. Fakta-fakta yang betul mereka tukar balikkan. Iaitu menempatkan ayat-ayat yang turun berkenaan dengan orang kafir, mereka jadikan untuk orang-orang mukmin. Ayat yang tuju pada orang kafir dituju pada orang mukmin. Ini perangai puak-puak yang disebut dengan Khawarij ini. Al-Hafiz Ibn Hajar radhiyallahu anhu berkata, bencana mereka besar sekali dan meluas sampai pada i'tiqad mereka jadi rosak. Akidah mereka jadi rosak. Mereka lalu menolak hukuman rejam bagi penzina muhsan. Di antaranya tanda-tanda mereka tak percaya pada hudud. Ini puak-puak Khawarij. Mereka tolak hudud. Tolak pelaksanaan syariat Allah. Memotong tangan bagi pencuri sampai kepada ketiak. Padahal syariat memberitahu hanya sampai pergelangan tangan je. Dia, puak Khawarij ni, potong tangan sampai mana? Ni sampai ke pergelangan. Geram sangat. Konon-konon. Mereka wajibkan solat bagi wanita yang sedang haid dan lain-lain. Ini tanda-tanda puak Khawarij. Kalau zaman kita ni, Daesh lah. Daesh ataupun ISIS. Kaum Khawarij ini akan sentiasa ada sehingga generasi akhir daripada mereka akan menjumpai Dajjal. Dijadikan demikian. Huraian tersebut menggambarkan bahawa peristiwa Khawarij merupakan kelanjutan daripada adanya fitnah yang terjadi pada bangsa Arab sampai hari ini. Dan demikian peristiwa ini juga merupakan rangkaian daripada tanda-tanda hari kiamat yang akan berlaku ini sendiri. Ini yang keempat, yang besarnya. InsyaAllah kita sambung pada malam yang akan datang nanti. Peperangan dengan Bani Tatar. Bangsa Tatar merupakan di antara tanda-tanda yang disebut dengan berlakunya kiamat. InsyaAllah. Kita akan sebut beberapa tanda-tanda nak berlakunya kiamat dan kita huraikan. Mudah-mudahan kita semua dapat memahami dan kita boleh selamat daripada keadaan yang sedahsyat itu yang berlaku di kalangan kita. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin.